بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Maka tak kala demikian itu adalah engkau orang yang melentangkan diri bagi nafahat, yaitu bisikan hati lagi berjalan bagi yang terlebih hampir jalan ahli muamalat, yaitu ibadat, lagi berhias bagi turun faid, yakni limpah pemberian rahmat daripada Tuhan yang memberi akan beberapa pemberian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas cuti begitu lama, alhamdulillah saya dipahamkan malam ini hari yang kedua mula pada malam ini selepas diizinkan untuk masjid dan juga surau-surau kembali berkuliah. Alhamdulillah. Cuma pada malam ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah kita kira tetap mengajak hari Selasa malam Rabu, insya-Allah minggu hari Selasa yang pertama. Jadi kita tetap dengan pengajian kitab, iaitu terjemahan Hikam Abi Madian yang kita telah pun sampai pada muka surat yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tak kala demikian itu, ni ambil tengah-tengah lah ni. Apa dia? Maka tak kala demikian itu. Sebelum daripada ni kita dah bahas panjang
saya ingat saya ulang 2 kali perenggan tu, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi orang yang berkehendak merasai kemanisan mengenal Allah. Dia tulis di atas tu, bagi sesiapa yang gemar maknanya yang teringin nak merasai kemanisan mengenal Allah. Dia sebut bagi siapa-siapa yang teringin nak merasai kemanisan mengenal Allah, maka dia kata bagi orang-orang yang teringin nak kenal Tuhan, nak rasakan kemanisan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mesti menggunakan suatu kenderaan. Maknanya bila mana kita nak berjalan menuju Allah ni, dia kena berkenderaan. Kenderaan yang dimaksudkan di situ ialah disebut dengan az-zullu wal iftiqar. Az-zullu wal iftiqar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna az-zull iaitu kehinaan. Yang kedua, iftiqar. Yang pertama kenderaan kehinaan, yang kedua kenderaan al-iftiqar. Apa dia al-iftiqar? Al-iftiqar iaitu perasaan kita berkehendak kepada Allah. Ada 2 kenderaan. Bila mana kita nak jalan pada Tuhan, dia mesti ada 2 kenderaan yang kita kena naik. Kenderaan ni dia seiring. Kenderaan ni dia seiring. Yang pertama az-zullu ataupun az-zullu iaitu az-zullu maknanya ialah kehinaan. Yang kedua ialah al-iftiqar. Al-iftiqar makna perasaan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hendak kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2 kenderaan tu. Jadi kata dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kehinaan ni macam ni. Kehinaan ni dia ialah merupakan fitrah diri kita sendiri. Makna kita kena balik kepada asal kita sendiri. Asal kita apa? Asal kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asal kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu diri kita yang awal-awal. Diri kita yang awal-awal tu ialah pada saat Allah tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Ketika itu kita menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Seperti mana yang Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Ketika itu kita menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Ini jawapan mengaku Allah Tuhan ni ialah pengakuan yang kita akui, yang kita perakukan pada ketika kita duduk di alam ruh dulu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita dah mengaku Allah Tuhan kita. Pengakuan Allah Tuhan tu makna kita hamba. Orang yang mengaku Allah Tuhan ialah orang yang merasa dirinya hamba. Kita kena berkenderaankan itulah, iaitu perasaan hina, perasaan lekeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan tu kena mendasari diri kita sendiri. Sebab itu orang dalam perjalanan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka nak buat bagi rasa lekeh ni macam-macam. Kalau orang dulu dipakai baju kenyot-kenyot, baju hat koyak sana koyak sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya orang nampak dia hina. Bila orang nampak dia hina ataupun orang menghina dia, jadi dia pun rasa diri dia hina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kadang-kadang diri ni dia tak rasa hina kalau orang tak hina dia. Saya ulang. Diri ni kadang-kadang dia tak rasa hina kalau orang tak hina dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kalau Tuhan nak bagi sampai kepada Allah, kalau orang tu tak berkenderaankan kehinaan, Allah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah cipta kepada dia asbab-asbab yang menyebabkan dia dihina orang. Ni kalau dia tak menggunakan kenderaan kehinaan, tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah nak dia sampai kepada Allah juga, maka Allah menciptakan sebab-sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menjadikan dia rasa dihina dengan sebab-sebab itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Secara cepat nak bagi sampai kat Tuhan ni rasa diri hina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu orang dulu-dulu jadi lepa buat bagi orang kata lepa hina. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana depa rasa diri depa hina, hak tu nak pakai, hak tu yang nak pakai dalam perjalanan kepada Tuhan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, satu. Yang kedua, al-iftiqar. Al-iftiqar ni apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-iftiqar ni perasaan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rasa perlu kepada Tuhan. Okey. Rasa perlu pada Tuhan ni macam mana? Tuan-tuan, ibarat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bila musim PKP, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu orang waktu mana saya berkuliah pada saat hampir-hampir nak diisytiharkan PKP. Sudah maklum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kata tak boleh bayar Jumaat. Dia kata, ustaz, macam mana nak bayang juga? Macam mana nak semayang juga? Orang tak bagi bayar Jumaat lepas tu. Dia kata nak bayang juga macam mana? Nak bayang juga tu macam mana? Jadi saya kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak semayang juga ni, Suhaib, kita tidak bawa apa syarat apa. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi nak semayang juga ni, nak buat macam mana? Keluar siaran tak boleh semayang, nak semayang macam mana? Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata, sebab kita duk biasa semayang, macam mana tak semayang? Dia kata tak boleh nak bayang macam mana satu hari namanya Jumaat tak semayang Jumaat, sebab tak ada pengalaman tak semayang Jumaat. Faham tak? Maknanya masalah saya nak, dia ni rasa sangat-sangat perlu semayang Jumaat. Rasa tu, dia rasa. Kita tak ada pengalaman, kita tak semayang Jumaat. Mula-mula tu rasa pelik, lama-lama tu okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu lama tak main Jumaat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 masuk dah macam. Lebih kurang. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya situasi masjid berbeza. Ada masjid kena pergi kutip jom bayar Jumaat. No? Bila nak sembahyang berapa orang? 20. 12 orang. 12 orang tu tak apa lagi tu. 12 orang tu kira tak ada masalah lagi. Ni had mutakhir ni. Had nak sembahyang 60 orang. Ada masjid Salah Sayyidina Muhammad yang kena pergi rumah ke rumah. Boleh pergi main Jumaat tak? Boleh pergi Jumaat tak? Pasal apa tuan-tuan? Sebabnya AJK masjid tu imam lebih faham masjid dia. Masjid ni lama nak cukup 40 orang tu lambat. Lama makan masa. Makan masa lama. Dulu ni kena kira cukup 40 tak? Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maintain lah 40 lebih. Dah bertambah dah orang main Jumaat. Tiba-tiba bila tak mayang pula, jadi orang dah biasa pula tak mayang. Tu kena pergi cari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya cerita ni sebab saya satu Korea tu
Saya pergi ziarah satu orang, dia kata saya ni baru ni JK masjid mai, tanya boleh mai Jumaat, dia kata saya tak boleh pergi hari tu. Allah SWT saya tak boleh pergi hari tu. Jadi kalau ni pelik tau, pelik tak? Dia ni mana boleh apa ni habaq tak boleh pergi hari Jumaat, tapi oleh kerana tak wajib 40 tak wajib, nak bilangan tertentu saja masalah Sayyidina Muhammad. Jadi ketika tu maka masalah Sayyidina Muhammad, siapa boleh pi, yang tak boleh pi tak pi lagi. Okey, sampai hak paling baru ni Allahumma salli ala Muhammad di Kuala Lumpur. Allahumma salli ala Muhammad. Sedih tengok. Orang beratok panjang nak bayar Jumaat. Beratok tu pasal nak beratok ni, beratok panjang ni tu di KL. Kalau kami di Pokok Macam pun kena beratok juga. Pasal kena tulis tu, kena beratok juga. Tu tak kira kena tembak lagi. Ala Sayyidina Muhammad. Nu Kuala Lumpur tu beratok panjang. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad yang sedih pada mereka. Kita pun rasa sedih masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba keluar satu pengumuman minta maaf. Sakat ni Halim kena balik. Allahu Akbar. Hak balik tu teriak tuan-tuan. Rasa sedih. 500 orang yang dipandak cukup masjid tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya nak kita rasa macam mana perasaan orang yang tak boleh bayar Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang tak biasa bayar Jumaat, memang tak mau pergi Jumaat pun, dia tak kisah tak pergi Jumaat pun. Ni kita ni dah lama dah nak bayar Jumaat, tapi tak boleh sembahyang. Ni boleh sembahyang, tiba-tiba bila sampai kita ingat kita boleh masuk, nama kita boleh tulis, tiba-tiba minta maaf. Semua tu balik dalam kejap kecewa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, maknanya nak sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh lain, kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak pergi Mekah buat haji. Bila nak pergi Mekah buat haji ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila nak pergi Mekah buat haji, jadi kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah prepare dah perasaan nak pergi Mekah, buat kenuri, orang pun mai dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah baca Yasin dah. Lepas tu kita pun esok nak turun rumah, dah siap dah dengan tu imam tolong mak turun nak pergi Mekah. Pilah sampai Kuala Lumpur masalah Sayyidina Muhammad, sampai di KLIA masalah Sayyidina Muhammad, tiba-tiba kita dengar berita kata kita tiket tak ada, terkandas maknanya. Macam mana waktu tu? Waktu tu masalah Sayyidina Muhammad, ni perasaan nak tu, nak cerita perasaan nak tu. Contoh lain, dulu waktu sekolah rendah dulu soalan Sayyidina Muhammad, kalau guru besar dia mai assalamualaikum warahmatullahi, dia kata anak-anak sekalian, ni pengumuman cikgu nak bagi sikit, Cikgu Salma tak boleh masuk kelas. Agak-agak waktu tu budak-budak lompat pakat sedih. Budak-budak lompat bunyi pasal seronok sebab Cikgu Salma tak boleh masuk kelas. Soalan Sayyidina Muhammad, kata guru besar, buat kerja sendiri. Saya ingat tu syurga budak-budak sekolah rendah dulu waktu cikgu tak masuk kelas. Okey, bila kita duduk peringkat ni, ada orang yang dia mai nak mengaji. Soalan Sayyidina Muhammad, habis sembahyang tiba-tiba tu imam bagi buat pengumuman, assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun tunggu apa ni, pakat perhati tu imam. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata tu imam, saya sampaikan satu berita yang agak tak seronok sikit lah. Ataupun dia tak kata macam dia kata, malam ni saya nak maklumkan ustaz tak jadi mai. Ustaz tak boleh mai. Hak mai nak mengaji tu, Allah, dia tak yang macam budak sekolah rendah tadi. Allah, mai nak mengaji, tiba-tiba tak boleh mengaji.
Pengalaman orang yang duduk dalam situasi ni, kalau duduk kalau start ni, dia keluar, dia start kereta, start motor, dia pergi cari mana masjid yang orang mengajar. Bukan jauh mana pun, Masjid Syahab, masjid apa ni, Zahir, Allahumma salli ala sayyidina. Sebab Allah start ni setiap malam ni kuliah semua dah tak masjid. Tu sebab dia tu dia panggil berkemahuan. Dalam perjalanan pada Allah ni, Tuhan akan bagi orang tu berjalan pada Allah dan sampai kepada Allah kalau ada kemahuan dan berkehendak kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi perasaan berkehendak ni, dia menggerakkan kita untuk bangkit buat melaksanakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tidur lena, tapi orang nak kat Tuhan ni, dia bangkit sembahyang. Waktu orang tidur dia kata, waktu orang tengah tidur, sedap tidur tu, dia bangkit buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak kat Tuhan ni, orang dengar azan baru pergi, dia tak azan sampai masjid lah, tunggu azan. Tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad ni dia panggil nak. Puasa ni orang tak mau puasa, tunggu Ramadan je baru puasa, tapi orang yang nak kat Tuhan, dia puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mayang sunat bukan wajib. Hak wajib tu hak fardu, sunat tu tak buat pun tak apa, tapi orang nak kat Tuhan, dia nak buat. Bahkan kalau tak boleh buat, dia qada sunat tu. Tu dia panggil berkehendak kepada Allah, nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang, saya ni malam ni buat pengumuman sikit lah. Nak bila mana nak bangkit balik ni, pondok kami ni lepas waktu PKP ni, guru-guru semua kira-kiranya cuti tanpa gaji, nak bayar apa? Yuran orang tak bayar. Saya pun serah balik lah guru saya kat Tuhan. Saya pun nak kita nak support tak boleh lah, tak ada kemampuan. Saya serah balik kat Tuhan. Jadi saya bagi guru-guru semua cuti tanpa gaji, pandai-pandai lah macam mana nak cari rezeki. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, nak buka balik ni, bangkit balik lah, nak bangkit balik. Sekolah-sekolah agama yang ada aset besar, tak ada masalah, mereka boleh support. Jadi kita ni baru nak bangkit. Jadi malam ni masalah saya nak bawa lah sikit barang jualan, tentang tolong beli lah, minta tolong beli supaya nak bangkit balik. Jual macam-macam. Ni malam ni jual ayam, jual kopi. Jadi saya pun cari sumber-sumber. Ada satu orang tu satu orang tu saya jumpa, soalan Sayyidina Muhammad. Dia jual madu kelulut. Saya kata madu kelulut pun saya nak ambil. Soalan Sayyidina Muhammad nak bangkit. Lepas tu bila dia nak hantar, saya kata saya ni nak hantar ni, saya nak ambil dalam 20 lah. Tak mana boleh pergi ambil. Dia duduk ni, kuliah mana baru ni, nak pergi tengah jalan, nak pergi ambil tengah jalan. Dia nak main, nak hantar 20, saya kata tak padan. Saya pergi ambil, saya kata tengah jalan. Lepas tu dia kata tak apa Ustaz, saya hantar ke pondok Ustaz. Saya kata nak hantar, 20 botol nak hantar keluar negara. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata, saya kata tak padan pun. Dia kata Ustaz, saya tak baca tak padan, saya baca ganjaran. Tu saya kalah. Maknanya lepas tu saya ingat saya nak bayar. Dia kata Ustaz, saya tak ambil duit. Ustaz jual lah Ustaz. Faham tak? Tu dia panggil berkehendak pada saya. Kalau dia tak berkehendak, dia tak mai daripada kuliah mana baru keluar negara, boleh buat jamak, nak hantar 20 botol kelulut dia. Allahu Akbar. Allah yang balas jasa pengorbanan dia. Tu dia panggil berkehendak. Kalau tak berkehendak, sebab dia kata memang saya nak tolong Ustaz, nak untuk ekonomi pondok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, tu dah bagi berkehendak. Kalau tak berkehendak, tak boleh buat. Allahu Akbar. Kalau tak berkehendak, tak boleh buat. Berkehendak baru Allah bagi. Jadi dua perjalanan, dua perkenderaan dalam perjalanan. Yang pertama ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa diri hina. Yang kedua, rasa nak kat Tuhan. Macam ni lah. Kalau kita berkenan pada satu orang muslimat, tak, ni cerita berkenan orang ni, macam mana pun cara jalan aku nak kahwin dengan dia juga, lama pun aku tunggu. Betul tak?
Kalau hak tu pilihan hati, memang berkenan dah jatuh hati nak macam mana pun aku nak, tu panggil berkenan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan jangan engkau mengambil bekal kepadanya di dalam padang ini melainkan dengan takwa dan inkisar. Okey. Kenderaan ada dua. Yang pertama ialah kehinaan, yang kedua nak kat Tuhan. Okey, dalam berkenderaan ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam berkenderaan ni dia kena ada bekalan. Apa dia bekalan tu? Bekalan tu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taqwa dan inkisar. Kenderaan ada dua, bekalan pun ada dua, iaitu taqwa dan inkisar. Taqwa ni apa? Taqwa ni perasaan besar titah perintah Tuhan, besar larangan Tuhan, rasa di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan rasa besar yang Tuhan suruh, perasaan rasa besar yang Tuhan larang, ni dari hati. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Okey. Contoh dia apa? Contoh kita kata sembahyang. Sagi masuk waktu Isya 8.54 salat Sayyidina Muhammad. Esok masuk waktu subuh pukul 5.52. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, gamak ada di antara waktu masuk Isya dengan waktu habis subuh, dengan waktu mula masuk waktu subuh tak sembahyang Isya. Gamak tak? Sanggup tak? Tak sanggup. Tu dia panggil takwa. Perasaan tak sanggup tinggal yang Tuhan suruh tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Duit orang, gamak ambil tak? Duit orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan gamak ada ambil duit orang ni ambil Tuhan tak bagi. Sanggup ambil tak? Tak sanggup. Tu dah panggil takwa. Rasa dalam diri lah, hati tu. Hak ni lah dia panggil bekal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, inkisar. Inkisar ni apa? Inkisar ni dia sebut pecah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pecah hati. Pecah hati ni maknanya kita tak ada diri dah. Kita tak ada dah. Kita dah lebur, kita dah hancur, kita dah sirna, kita dah habis. Semua Tuhan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam cari rezeki, menega sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Orang ni, kemarin saya jumpa satu orang. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak dia jual karipak frozen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mak dia nak jual, mak dia kerja jual karipak frozen, saya rasa kenal lah. Boleh ambil mega apa untuk pondok. Hati dua darah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dia cerita mak dia. Mak dia ni dulu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jual nasi lemak. Akhir mak dia tinggal jual nasi lemak, jual karipak frozen. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu je sebab dia. Sebab dia kata kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jual nasi lemak kena bangkit awal. Bangkit awal ni kadang-kadang tak dan baca Quran, kata dia. Tak dan baca Quran. Dia kata dia nak baca Quran. Baca Quran ni sebelum subuh tu sedap. Wa Quran al-fajri kana mashhuda. Baca Quran ketika subuh tu sangat sedap. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi dia kata, lah ni tak mau dah jual nasi lemak, baik jual karipak frozen. Sebab dia kata boleh bangkit awal baca Quran sebelum subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi orang ni
Allahumma salli ala sayyidina, dia sudah tak ada kepentingan diri dah, yang ada kepentingan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya orang ni dia sudah bagi habis dah diri dia, dia sudah bagi diri dia sepenuh kepada Allah, diri tak ada dah, sampai dia tak baca dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak nak masuk kat dia, dia nak rasa yang Tuhan bagi kat dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tuan dia panggil ingkisan. Ingkisan ni pecah hati. Pecah hati makna hati tak ada dah, hati kita, diri untuk diri kita tak ada dah, hati kita untuk dia dah. Ingkisan. Ingkisan ni macam ni lah soalan. Dalam nak buat sesuatu, dalam menega, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang menega ni banyak ghalib, orang menega ni banyak cuai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila menega ni di dunia, dia benda dunia duk fikir. Bila semayang dia masuk, dia bukan sekat sini, ni masuk dalam hati ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah orang yang menega dia nak khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah dia nak khusyuk. Banyak orang menega bukan sembahyang tu tak khusyuk. Allahumma salli, bahkan sembahyang tu tak tahu pukul berapa ada boleh sembahyang. Ada satu orang di belah kampung kami, belah Pulau Nerang tu, dia ni ada, dia buka satu apa panggil apa, borak oil, jual minyak di kampung. Soalan saya Muhammad, saya tu buh minyak di kedai dia. Soalan saya, bila buh minyak dia di kampung ni, kita tak buh sendiri, tuan kedai tu buh minyak kat kita. Bila saya nak buh minyak tu, soalan saya Muhammad, dia pun buh pam tu. Soalan yang saya terkejut, dia tanya, Ustaz, lohong ada lagi lohong? Lohong apa asak ada tu? Dia tanya tu. Saya kata, ya Allah, dia ni buat soalan, buat tanya ke, ataupun memang dia tak bayang lagi? Saya kata, lohong apa asak dah? Oh, asak dah Ustaz dah. Jadi kalau soalan Sayyidina Muhammad, kalau nak kata terlajak sampai tak bayang lohong pun boleh jadi, sebab mereka ni dia ghalib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Tuhan puji orang mereka tak ghalib. Kata Allah soalan Sayyidina Muhammad, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, orang-orang yang tak melalaikan perniagaan dan jual beli daripada ingat pada Allah. Ni Tuhan puji. Sebab susah nak cari orang berniaga yang tak ghalib. Okey. Jadi bila mana kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berniaga, tujuannya musalla sayyidina Muhammad nak buat ibadat. Tak banyak orang berniaga yang dia nak buat ibadat. Orang berniaga nak berniaga, ataupun tujuan berniaga nak kaya. Macam mana kata berniaga buat ibadat? Macam ni. Yang pertama, berniaga ni tujuannya nak tolong orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tolong orang. Contoh, kita buka satu kedai kecil, kedai runcit dalam kampung. Niat kita, orang kampung ni masalah sayyidina Muhammad duk keluar beli luar. Jadi kita ni buka kedai di kampung nak tolong orang, tu mana ibadat. Ada satu orang tu, subhanallah, masalah dia buka kedai runcit awal, lepas subuh langsung buka. Dia kata bukan apa, nak tolong orang. Sebab banyak kedai pukul 9-10 baru buka, dia buka lepas subuh. Jadi orang nak pergi sekolah pun orang boleh beli kedai tu. Dia nak tolong orang, tu dia panggil ibadat. Nak tolong orang, tu dia panggil muamalah. Jadi dia menega ni, menega tu sudah ibadat. Yang kedua, tujuannya nak sedekah. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau dia jual ikan cukup-cukup sekilo, hak tu baru dapat pahala menega. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau dia tambah seekor, 2 ekor, 3 ekor, tu baru makna sedekah. Dua dia boleh buat. Menega pun dapat pahala, sedekah pun dia boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Bahkan perniagaan dia jadi untung dan bertambah dengan sebab dia sedekah tadi. Kalau cukup-cukup,
dia tak dapat kelebihan sabar bagi satu dapat 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia bagi seekor ikan lebih, dia akan dapat 10 ekor ikan. Nilai 10 ekor ikan. Kalau dia bagi 2 ekor ikan, dia sedekah sallallahu alaihi Muhammad lebih daripada sekilo. Kalau orang bagi sekilo, dia akan dapat nilai 20 ekor ikan. Satu balai 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, maknanya perniagaan ni keuntungan dia duk tang sedekah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya apa yang kita buat dalam hidup ni mesti tujuannya ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kahwin. Pasal apa nak berkahwin? Yang pertama, kita nak melunasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak melepaskan kehendak nafsu kita kepada yang Allah redai. Kira ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Nabi suka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau umatnya ramai. Jadi kita kahwin sebab kita nak dapat anak ramai, nak bagi Nabi kita suka. Itu dia panggil ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita kahwin tujuan sebab kita nak mendapat doa anak yang soleh lepas kita mati esok, jadi ibadat. Maksudnya Rasulullah sayyidina Muhammad, hidup ni biar semua Tuhan. Kepentingan diri tak ada, yang ada hanya kepentingan Allah saja. Aku nak jadi hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dia panggil bekalan. Maka tak kala demikian itu, makna bila dah ada kenderaan, bila dah ada bekalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah engkau orang yang melentangkan diri bagi nafahat. Bila kita dah ada kenderaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita dah ada bekalan, maka kata musannif pada ketika itu, engkau adalah orang yang melentangkan diri bagi nafahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna melentangkan diri? Melentangkan diri maknanya sedia menerima. Sedia menerima. Terima apa tu? Nafahas. Apa dia nafahas? Nafahas maknanya hembusan makrifat. Tadi dia katakan, bagi ohai orang yang gemar berjalan kepada Allah, yang berkehendak akan merasai dengan zauq manis makrifat, iaitu kenal Tuhan. Ketika itu bila mana kita dah ada kenderaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah ada bekalan, ketika itu bersabsedialah untuk menerima hembusan makrifat. Maknanya tunggu untuk Allah bagi, Allah masukkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah buhlah hati kita perasaan-perasaan kenal dia. Tu yang modal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lagi berjalan bagi yang terlebih, hampir jalan ahli muamalah. Yang pertama, kita akan dapat ma'rifatullah. Yang pertama, kita akan kenal Tuhan. Dua yang saya sebut, dua kenderaan tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena ada dua bekalan tu. Bila dah dua ni ada, kita dah dapat pengenalan Tuhan. Tuhan nak bagi kuda, Tuhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan memperkenalkan dia pada kita. Ma'rifatullah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Tuhan bagi kenal. Kita ni memperkenalkan diri ke orang. Kalau sebenarnya, kalau orang cerita tentang kita tak habis. Dia kenal, ini sedap kenal ni, kawan kita ni sekian tak habis dia kenal kita. Sebab dia tak apa dia, sebab dia tak lebih kenal kita lebih dari kita kenal kita. Betul tak? Dia kenal kita, dia hafal nama kita, bank kita, kampung mana, apa semua. Sakat hak dia tahu ya lah. Kalau dia tahu lebih sikit, dia kata kegemaran dia ni mi mamak. Sangat tu lah kot. Soalan sana. Tapi hal lain dia tak kenal. Suka minum yang apa dia tak tahu, dia tak cerita lah. Macam tu lah juga Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang diri dia, tentang zat dia. Nabi kata, Allahumma salli ala subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi.
Nabi kata, maha suci engkau wahai Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami tak mampu kami nak bersyukur pada engkau. Kami nak kira nikmat engkau, kami nak bersyukur pada engkau, tak mampu Tuhan. Anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Engkau ialah seperti mana engkau puji engkau sendiri. Bila Allah puji diri dia, baru lengkap, baru sempurna. Sebab dia itu, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia yang paling tahu tentang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita nak kenal dia, dia yang memperkenalkan dia pada kita. Kalau dia tak perkenalkan dia pada kita, kita tak kenal dia. Kalau kenal pun tak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenal Tuhan ni tuan-tuan tak habis. Tak akan habis. Hatta kalau kita masuk syurga esok pun, insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok zat Tuhan kita, tuan-tuan, tengok Tuhan pun tak habis. Tengok Tuhan pun tak habis. Macam orang sebut nama Tuhan, rasa sedap sebut nama Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kalau Tuhan bagi rasa sedap sebut nama Tuhan ni, kira duk nak Tuhan ni, Allah SWT. Makan pun tak mau lah. Tapi mujuk lah kita ni, Tuhan tak bagi lebih daripada kemampuan kita. Kalau tidak, tidur pun tak mau dah, makan pun tak mau dah, nikah kahwin pun tak mau dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang Tuhan bagi kepada Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khalifah Umar Abdul Aziz ni, lepas-lepas nak jadi khalifah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata kat isteri dia, sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, kira dia ni, dia kata nak lepas lah, dia tak perlu lah pada isteri dia. Allahumma salli ala sayyidina Fatimah bin Marwan, dia nak dulu ni, nak sangat-sangat kat Fatimah binti Marwan tu. Sebab cerita ada Umar Abdul Aziz ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pertama, dia rasa teringin nak jadi amir, gubernur. Gubernur ni kalau kita ni menteri besar lah, sallallahu alaihi wasallam, dia teringin nak jadi gubernur. Allah bagi jadi gubernur. Gubernur tu bukan di tempat yang sembarangan. Jadi gubernur di Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi disemadikan. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila dah jadi gubernur, Allahumma salli alaihi wasallam, dia teringin pula jadi khalifah. Kalalah Tuhan bagi aku jadi khalifah. Tuhan bagi jadi khalifah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebelum jadi khalifah, diteringin, iskalalah aku boleh kahwin anak khalifah. Khalifah waktu tu bernama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Khalifah Marwan. Nama ada anak seorang perempuan namanya Fatimah. Dia kata, alalah aku boleh kahwin dengan Fatimah. Tuhan bagi kahwin dengan anak khalifah. Lepas dapat anak khalifah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad teringin pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah aku boleh jadi khalifah. Tuhan bagi jadi khalifah. Bila dah dapat jadi khalifah, dia kata, aku semua dah dapatlah dunia ni, aku tak mau apa lah, aku dah dapat semua lah, cuma satu yang aku teringin, iaitu syurga. Ni Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Lepas jadi khalifah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu tu dia mula nak cerai Fatimah binti Marwan. Dia kata, abang tak mau dah kat Fatimah, abang tak mau dah, tak perlu dah. Agak-agak pasal apa tak perlu? Sebab Tuhan bagi kenal Tuhan tu sampai tak mau apa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mau dah. Sampai isteri dia kata, abang, kalau abang tak mau kat saya pun, abang jangan cerai saya, bagilah saya tetap isteri kepada Umar Abdul Aziz. Dia kata, kalau macam tu tak apa, segi hal lain tak mau dah. Sebab tu dia malam tak tidur, siang tak tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malam tak tidur, siang tak tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, kalau aku tidur malam, aku mensia-siakan aku dengan Tuhan. Kalau aku tidur siang, aku mensia-siakan aku pula dengan rakyat. Rakyat ni nak jumpa dengan dia, nak urus urusan rakyat. Kalau dia tidur, dia mengabaikan hak rakyat. Malam hak dengan Tuhan pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan, itu maknanya orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi hak saya kata tadi. Tidak, tak perlu dah ala sayyidina Muhammad, dunia tak mau dah, apa tak mau dah, sebab dah dapat dia. Kita ni kata Tuhan bagi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mau apa lah. Tak mau apa lah. Sebab itu orang yang dapat benda ni ialah orang yang duduk darjah syuhada. Allahumma salli ala sayyidina. Orang syuhada ni dia tinggal rumah, tinggal keluarga, bawa diri nak pergi mati. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, rasa dia macam mana dia turun pergi perang fisabilillah, hak tu kita kena rasa. Kita kena rasa. Masa depan kita. Bila tak tahu. Hanya Allah Maha mengetahui. Turun rumah nak pergi mati syahid tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang yang mati syahid ni pasal apa mereka dikatakan syuhada? Sebab mereka sebelum mereka mati, mereka dah mensyuhudkan, mereka dah merasakan kemanisan ma'rifatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka kata dia, lagi berjalan bagi yang terlebih hampir jalan ahli muamalat. Ahli muamalat ni mana ahli yang bermuamalah dengan Tuhan. Dia panggil ibadah. Kita dengan orang ni, kita bermuamalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan pelbagai. Allahumma salli ala sayyidina. Bila kita rosak, pergi cari pomen. Nak buat tahlil, mencari tu imam, ala sayyidina Muhammad. Jadi kita hari-hari kita duk bermuamalah dengan orang dalam pelbagai. Dengan Tuhan, muamalahnya ialah ibadat. Daripada bangkit tidur sampai tidur balik penuh muamalah kita dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi berhias bagi turun faid, yakni limpah pemberian rahmat daripada Tuhan yang memberi akan pemberian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بذاتك، اللهم نور قلوبنا بذاتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.